Ya, Assalamualaikum kepada Dr. Faiza. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Dr. Faiza. Kami daripada Kumpulan 20 akan membentangkan tugasan kali ini. Nama saya Firdaus bin Bidin, nomor matriks 69736, juga ditemani Muhammad Khairil Azrin bin Abdullah serta Muhammad Zulfikar bin Mazlan. Manakala untuk soalan pilihan agensi, kami telah memilih agensi Pusat Pemulihan dalam Komuniti Harapan Kasih Lahad Datu Sabah. Terusnya, untuk pengenalan orang kurang upaya, menurut WHO atau lebih dikenali sebagai Pertubuhan Kesehatan Dunia, orang yang tidak berupaya menentukan sepenuhnya disebabkan kekurangan dari segi fisikal dan mental sejak lahir atau kemudiannya. Manakala menurut JKM 2016, lebih dikenali sebagai Jabatan Kebajikan Masyarakat, konsep OKU adalah individu yang mempunyai jangka fisikal, mental, intelektual, dan diri yang menjadi penghalang untuk menyertai masyarakat secara efektif. Manakala untuk Gedung BK 2021, konsep OKU adalah dibagikan kepada 7 kategori. Yang pertama, pendengaran, penglihatan, fisikal, pertuturan, pembelajaran, dan mental. Yang terakhir, menurut Akta OKU 2008, mereka yang kekurangan jangka pandang fisikal, mental, intelektual, dan deria yang menjadi halangan mereka menyertai masyarakat. Seterusnya, untuk objektif PPDK Harapan Kasih Lahad Datu, yang pertama adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang kepentingan OKU. Yang kedua adalah menyediakan sokongan pribadi kepada keluarga yang mempunyai ahli keluarga OKU, dan yang terakhir adalah untuk memperlihatkan dan mengilap bakat golongan OKU ini. Untuk peruntukan, menurut penyelaras PPDK Harapan Kasih yaitu Cepatin, ada 3 peruntukan yang boleh didapati. Yang pertama adalah dari Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Negeri Sabah. Yang kedua adalah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan yang terakhir daripada sumbangan luar, yaitu Lions Club, dan juga kenalan pribadi. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Muhammad Khairil Azrin bin Abdullah. selamat petang Dr. Faiza. Nama saya Muhammad Khairil Azrin bin Abdullah, nomor metrik saya 70489. Saya akan membentangkan bahagian perundangan dalam operasi. Perundangan dalam operasi di PPDK Harapan Kasih dapat dilihat melalui Akta 856 Akta Golongan Orang Upaya 2008, yaitu mengiktiraf ketidakupayaan terhasil daripada interaksi orang kurang upaya dan orang masyarakat umum. Yang kedua adalah untuk mengiktiraf sumbangan yang sedia ada, sumbangan-sumbangan daripada JKM, daripada Jabatan Kebajikan Orang Kurang Upaya Negeri Sabah. Dan yang paling terakhir adalah mengiktiraf OKU berhak diberi perlindungan dan peluang dalam kehidupan harian mereka. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian bidang penambahbaikan. Menurut Cik Fatin selaku penyelia PPDK Harapan Kasih di Lahad Datu, PPDK penuh dengan perancangan untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu mereka tidak mempunyai masalah-masalah yang wujud di PPDK Harapan Kasih Lahad Datu. Mereka bermusyawarah dalam mencari solusi bagi menyelesaikan masalah tersebut. Kali ini dikatakan demikian karena petugas-petugas yang ada di PPDK Harapan Kasih berkomitmen dalam menjalankan tugas. Mereka juga sering mendapat bantuan daripada luar untuk menyelesaikan isu yang berlaku di PPDK. Sebagai contoh, Lions Club dan kenalan pribadi di PPDK Harapan Kasih. Seterusnya pekerja sosial dalam bidang kerja OKU di PPDK Harapan Kasih Lahad Datu. Yaitu yang pertama, social worker menjadi konselor yang profesional kepada klien. Yang kedua adalah social worker menjaga dan merawat golongan OKU di sana. Dan yang akhir sekali adalah bertanggung jawab menjaga hak asasi dan kestabilan sosial orang kurang upaya. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan kepada rekan saya, Muhammad Zulfikar. Selamat petang Dr. Faizah. Nama saya Muhammad Zulfikar bin Mazlan dan nombor metrik 70526. Untuk yang seterusnya ialah pekerja sosial menjadi peguam bela. Pekerja sosial ini mempunyai peranan penting dalam masyarakat kerana mereka mempunyai peranan yang sangat signifikan dan mempunyai dampak besar terhadap masyarakat. Pekerja sosial ini juga bertanggungjawab menjadi peguam bela bagi golongan OKU.
Sebagai contohnya, kes DRA yang berlaku pada Julai 2021 yang melibatkan kes DRA terhadap remaja OKU. Kes ini telah ditangani oleh seorang pekerja sosial iaitu Aminatul Mardiah yang berperanan menjadi sebagai peguam bela untuk menangani kes ini. Hal ini menunjukkan pekerja sosial perlu prihatin terhadap kebajikan dan kemasyarakatan dan keadilan sosial bagi golongan OKU. Yang seterusnya, pekerja sosial juga bertanggung jawab dalam mempromosikan hak asasi. Seperti yang kita tahu, hak asasi adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan merupakan kebebasan dan layak bagi setiap insan yang bergelar manusia. Yang kita tahu, golongan OKU ini juga merupakan manusia. Ini bermakna golongan ini tidak boleh dipinggirkan. Yang terkandung dalam Akta 856 iaitu Akta Golongan OKU 2008. Golongan OKU ini tidak boleh dipinggirkan. Dan itu golongan OKU ini juga menurut 2008 golongan OKU ini juga diberi peluang pendidikan sama seperti golongan masyarakat biasa juga. Pekerja sosial juga bertanggung jawab dalam memastikan keadilan sosial bagi OKU terpelihara. Yang kita tahu, masyarakat terhadap golongan OKU. Pekerja sosial dalam menganjurkan kempen-kempen yang berkaitan dengan keadilan sosial, terutamanya terhadap golongan OKU. Contohnya, mereka usaha terhadap pemberian bantuan terhadap golongan OKU. Itu juga usaha dalam terus menjaga kepentingan keadilan sosial bagi melahirkan masyarakat celik terhadap keunikan golongan ini. Itu golongan OKU. Jadi daripada kami, sekian, terima kasih. Berikut merupakan gambar ataupun bukti bahwa kami mengadakan sesi interview bersama Cik Fatin Badu selaku penyelia di PPDK Harapan Kasih Lahad Datu. Sekian saja dari kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.